seperti mana yang diterangkan oleh yang bagi Ustaz tadi, ia adalah berkaitan dengan peruntukan dalam enactment Kanun Syariah Negeri Kelantan 2019. Jadi ada 18, apa panggil 16 yang diisytiharkan batal. Ada asalnya 18 tapi 2 dah ditarik. Cuma sebelum itu, saya nak bawa saudara saya sekalian tentang sedikit tentang latar belakang apa yang disebut sebagai enactment Kanun Jenayah Syariah. Bagi mereka yang kurang yang baru dengar daripada undang-undang ni, perspektif undang-undang ni, dalam Malaysia ni undang-undang tertinggi sekali adalah perlembagaan. Perlembagaan. So perlembagaan itu istilahnya adalah dalam perlembagaan biasa kita akan guna artikel berapa? 1, 2, 3 sebagainya. So dalam selepas perlembagaan kita ada akta. So akta ni adalah biasanya undang-undang yang diluluskan di peringkat parlimen. Jadi undang-undang diluluskan parlimen kita bagi akta. Dan bagi undang-undang yang diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri, ini ialah yang kita panggilkan enactment. Jadi kita sekadar nak maklumat kepada semua tuan lah, sebab adik tanya saya kenapa ada enactment dan akta. Bila kita tengok je perkataan tu enactment, maksudnya ia adalah peruntukan undang-undang yang dibuat di peringkat Dewan Undangan Negeri. Jadi kalau kita lihat kepada kuasa di dalam undang-undang ini, sesuatu, kita ada 3 badan utama. Malaysia ni ada separation of power, pembahagian kuasa 3. Kuasa eksekutif iaitu kerajaan. Yang kedua kita ada kuasa legislatif, kuasa perundangan iaitu di peringkat federal. Kita ada parlimen, di peringkat negeri kita ada Dewan Undangan Negeri, dan kemudian yang ketiga adalah badan kehakiman. Jadi kuasa legislatif ataupun kuasa perundangan ni tadi dia bergerak dengan peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan memperuntukkan ada kuasa-kuasa peringkat federal, persekutuan, ada kuasa-kuasa peringkat negeri. Jadi perkara ini dibuat oleh peringkat negeri. Okey, satu lagi saya nak sebut kepada saudara sekalian, menarik kalau saudara-saudara dapat baca lah, saya nak tunjuk sedikit tentang satu bahan ini, iaitu mengenali tentang enactment jenayah ni yang ada di Kelantan. Okey, saudara boleh kalau siapa yang nak baca ni, saya tengok ada daripada USIM ni, dia ada buatkan, dia rekodkan satu bagaimana flow-nya berlaku undang-undang kanun jenayah ni. Jadi setiap negeri, saudara sekalian, di bawah peruntukan kuasa negeri yang berkait menggubalkan tentang Islam, maka ada undang-undang syariah ataupun undang-undang berkaitan dengan Islam di negeri. Sebab kuasa Islam tu di bawah jadual kedua perlembagaan itu diletakkan di bawah negeri. Maka dengan itulah setiap negeri ini, kalau untuk maklumat saudara dan sekalian, undang-undang berkaitan dengan Islam syariah ni, kita ada 9 negeri ni, setiap negeri ini ada undang-undang ni sendiri. Ya Ustaz? Jadi Ustaz pun ada sebut tadi. Jadi kalau saudara lihat daripada wilayah sampailah Selangor tu, setiap negeri ada undang-undang di sendiri. Iaitu undang-undang agama Islam sendiri yang berkaitan dengan yang biasanya standard yang tak ada masalah ialah nikah kahwin dan sebagainya. Tetapi ada juga undang-undang jenayah syariah. Jadi undang-undang jenayah syariah ni setiap negeri ada, tetapi dalam konteks negeri Kelantan, saudara-saudara sekalian, dia dikembangkan. Kalau tengok, saudara tengok di Kelantan ini, sebenarnya sebelum undang-undang yang dicabar oleh Nek Elin ni tadi, dia ada undang-undang kanun jenayah syariah negeri Kelantan 1993. Kemudian pada 2015 dia buat perpindahan. So masa dia buat mula-mula 1993 tu, dia tidak apa orang panggil, tak dapat nak dilaksanakan lah. Dia sekadar ada je begitu. Kemudian sama juga dengan 1993. Okey. Kalau untuk maklumat saya sekalian, yang ditolak baru ni adalah beberapa peruntukan section di dalam yang dicabar oleh Nik Elin ni, adalah peruntukan section di dalam mahkamah dalam itu. Dia bukan maksudnya, sebab ada laporan dari perintah keluar dalam WhatsApp bahawa seolah-olah enactment ini habis semua dah, tak ada dah. Tak, hanya beberapa section saja yang dicabar. Dan saya tengok cerdik jugalah Nik Elin ni, dia tak cabar semua peruntukan dan dia hanya cabar beberapa peruntukan-peruntukan yang ada kaitan dengan pertindihan. Perkara-perkara yang agak unik, contohnya berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan qazaf, berkaitan dengan kisah dan sebagainya, masih kekal dalam peruntukan enactment syariah negeri Kelantan yang mana dibuat. Okey, kalau berdasarkan artikel ini dan juga beberapa rakan-rakan kita yang pernah terlibat dalam penggubalan enactment jenayah negeri Kelantan ini,
kalau saudara boleh baca artikel ni, saya rasa agak menarik sebab dia mengungkapkan balik bagaimana proses yang berlaku. Dan bagaimana ada jawatan kuasa ni ya, dan orang yang terlibat dalam jawatan kuasa ni bukan calang-calang. Cuma dalam dua peruntukan undang-undang ni, dia punya motivation ni politik. Itu untuk nota kaki saya di situlah, sebab apabila kerajaan Kelantan dapat 1993 tu, ketika zaman itu, antara perkara yang motivate dia adalah dalam manifesto kerajaan negeri mesti nak buat hudud ni. Jadi dia bermula dengan peruntukan jenayah syariah ni lah. Itu yang dia buat pada tahun November 1993. Okay, itu sebab dalam 1993 dimasukkan tentang hudud, kisah dan juga takzir. Ini ada dimasukkan lah, walaupun hudud dan kisah ni tak dapat dilaksanakan disebabkan perkara yang telah pun Ustaz Hamid Ustaz sebutkan tadilah. Okay, kemudian menarik dalam kajian ini juga dia bagi metodologi dan sebagainya, saya tak nak sentuh. Akhirnya dia bawa balik kepada Kanun Jenayah Syariah 93 yang mana dia buat pindaan yang kedua 2015. 2015 yang baru ni, sebab ada motivasi politik dekat situ. Ya, motivasi politik pada ketika itu bagaimana UMNO nampak bahawa ada ruang untuk ada kolaborasi balik dengan UMNO. Jadi yang menyebabkan antara sebab Kelantan nak move itu, kalau ikut berdasarkan adalah apabila berlakunya beberapa siri pertemuan antara Datuk Seri Jamil K dan sebagainya, Jabatan Perdana Menteri pada ketika itu, untuk membuat balik perkara tersebut. Jadi itu sebabnya Kelantan buat perubahan itu kerana motivasi politik tadi. Dan akhirnya kalau berdasarkan kepada tulisan ini, dia akan terus disebabkan benda tu tak dapat dibuat, maka timbullah cerita RUU 355. So sebenarnya kalau saudara tengok dari sejarahnya, dia ada rentetan dengan kisah RUU 355 yang akhirnya membawa balik apa yang disebut oleh Datuk Taqiyuddin pada hari ini, bahawa kerajaan nak bawa balik rang undang-undang persendirian. Dan kalau saudara tengok balik dalam artikel ni, dia bagilah kronologi RUU 355 tu. Mula-mula 2014 ada jawatankuasa peringkat hudud peringkat nasional dibuat. 2015 berlakunya RUU 355, termasuklah dia punya drama-drama sehinggalah tak boleh dibentang. Akhirnya dia tangguh-tangguh sampailah 2018 berlakunya pilihan raya. Jadi ini cerita, cuma bila peralihan kuasa hari itu, bila kerajaan PAS dapat balik pada 22 bulan hari itu, di bawah Perikatan Nasional, perkara itu tak dibawa. Jadi ini ada satu kaitan yang agak menarik yang boleh saudara-saudara lihat dalam konteks itulah. Jadi itu just sekadar saya nak bagi tahu sedikit kronologi yang saya tak nak huraikan dari sini. Dan jadi kalau secara dasar dia 52 section yang lain tu masih kekal, tetapi yang digugatnya yang dikemukakan tadi adalah berkaitan dengan 16 peruntukan lah yang mana yang ada dikemukakan tadi. Okey, cuma saya nak betulkan beberapa perkara sebab keluar dalam media banyak sebut bahawa perkara 36 ni apa-apa yang memabukkan. Salah sebenarnya sebab sebenarnya pasal arak dan perkara yang memabukkan ini dia tak disentuh. Kalau ikut balik peruntukan dalam yang disebut dalam Tengku Maimun dan itu, dia bukan memabukkan, dia menghayalkan. Ya, 36 ni menghayalkan. 35 masih kekal, minuman yang memabukkan. Sebab viral dalam YouTube, dalam apa semua tu, bahawa mabuk ni dah tak boleh minum arak lah. Dari situ. Tidak. Dalam kes ini, hukuman tentang ini yang saya bagi kat sebelah ni adalah kesalahan takzir yang berlaku dalam konteks ini, dalam 35 dan 30. Jadi ini saya nak nota kaki kat sini lah. Sebab ada dalam banyak perbincangan-perbincangan dia begitu. Dalam kes Nek Elin ini, saudara saya untuk maklumat semua, ada 9 hakim yang bersidang, 8 yang memihak kepada apa yang nak diminta oleh Nek Elin untuk pengisytiharan pembatalan ni tadi, dan satu kes tu sebut tidak dibenar Jadi sebenarnya kalau saya setuju juga dengan pandangan saudara Hanif Katri, kalau sebenarnya benda ni boleh dielak dulu lagi kalau benda tak nak dicampur aduk iaitu apabila peringkat awal-awal dulu boleh saja mahkamah mengambil keputusan seperti mana Hakim Besar Mahkamah Sarawak dan Borneo menyatakan bahawa Nek Elin ni tak ada local standard. Maksud tak ada local standard sebab apa yang dia minta itu sebenarnya tidak efek pun pada dia. Jadi tak ada ni, tapi mahkamah berpandangan sebaliknya,
kerana saudara kena lihat bahawa dalam proses 20 tahun kebelakangan ini ataupun 10 tahun kebelakangan ini banyak isu-isu yang berkaitan dengan mahkamah ini sedang mahkamah syariah dengan mahkamah civil, terutamanya perkara-perkara berkaitan conversion dibawa dalam pembincangan. Jadi antara isu panas yang dibincangkan ialah isu contohnya sebagai apa yang dimaksudkan precept of Islam, pengertian dan Islam. Jadi ini antara perkara yang timbul. Saya tak nak urut lanjut tu, dan kenyataan media Tan Sri Mahyudin Yassin pun agak menyeleweng sedikit, mana dia menyatakan bahawa seolah-olah perbuatan hukum Islam seperti khalwat, suam mahram, minum arak sebagainya tu tak jadi kesalahan. Sebenarnya tidak. Kalau dia buat kesalahan, benda tu mereka masih boleh dihukum dalam peruntukan mahkamah sivil. Jadi itu yang bila kita lihatlah dalam keadaan ini. Dan saya nak tambah beberapa sedikit poin yang Prof sebut tadi. Okay. Dalam peruntukan, kalau siapa yang berminat boleh baca nanti, ada 3 dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah untuk kes ini. Okay. Dokumen yang pertama adalah pada hari kejadian tersebut, mahkamah mengeluarkan summary. So summary ini dalam bahasa Melayu. Jelas saudara saudara boleh baca dalam summary ini, tak panjang, dia hanya ada dalam 8 muka surat saja. Ini boleh summary dan yang dibaca. Dan antara yang disebut dalam mahkamah tadi amat menarik bagi saya, yang disebut oleh telah pun dihuraikan oleh ustaz tadi. Dan cuma yang menarik sekali pada pandangan saya dan juga beberapa rakan teman-teman adalah bagaimana Chief Justice ataupun Tunku Maimun dia membawa kepada menyebut, menjelaskan apa itu hukuman takzir, dan dia sebut bahawa mahkamah syariah setakat ini tidak melaksanakan hukuman hudud atau qisas, hanya takzir. Mahkamah sivil juga melaksanakan hukuman takzir. Jadi dia dah luaskan satu pengiktirafan skop bahawa takzir itu juga boleh dianggap seperti mana yang dikenakan dalam mahkamah sivil. Dan ini ada perdebatan, sebab kalau bagi mereka yang menganuti ataupun yang berpegang kepada apa orang panggil interpretasi mahkamah syariah itu dalam konsepnya kepada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, vertical element tu, tanpa mengira soal keadilan tadi tu, mereka bersisih pandangan lah. Tetapi nampak hakim-hakim kita, kalau dia ada elemen Islamik ni kuat sedikit, dia akan memberi ruang kepada penafsiran yang sebegini. Jadi ini yang kita lihat antara approach yang agak menarik. Dan selain daripada tu, ada 3 lagi dokumen kalau saudara nak baca. Yang ini 188 page lah, yang dia panggil 88 page. Ini adalah dia punya dia punya judgement dia, dan dissenting judgement ataupun judgement yang sebaliknya, dia tidak bersama dengan majoriti, tapi tidaklah juga dia menolak Nek Elin ni, tapi cuma dia katakan bahawa Nek Elin ini, dissenting judgement ni, dia kata Nek Elin ni patutnya kita tolak awal-awal lagi lah, sebab dia tak ada locus untuk bawa kes ni pun. Jadi itu antara saya nak tambah daripada tu. Dan daripada penghakiman ini, kalau boleh saya highlightkan sedikit. Yang pula dah. Saya nak highlightkan tentang beberapa keputusan dalam kes ni, okay, yang menarik. Pertama sekali adalah dia punya ground of judgment dia tu, ataupun dia punya yang menyebabkan main point yang di-highlightkan oleh Chief Justice. Yang pertamanya adalah soal perkara 87 dalam judgment dia tentang religion Islam ni. Dia kata, what we can explain from the foregoing is this: the general legal system in Malaysia leans more towards secularity without being purely secular. Jadi dia kata walaupun undang-undang Malaysia ni dia sekular sifatnya, tetapi dia tak pure secular. Bermaksud the source of law is not pure secular kerana dia ada pengiktirafan kepada undang-undang Islam. Dia tidaklah
totally undang-undang untuk Islam sepenuhnya, tetapi dia ada ruang membawa masuk Islamic law. Maka dalam hal ini dia menyatakan bahawa dia unique nation, mix dua secular Islamic law, kita boleh ini uniknya dalam proses perundangan kita lah. Ini yang satu perkara yang disebut. Kemudian yang keduanya adalah terkait dengan soal substantial element yang diperdebatkan di sini, purely religious offence dan juga versus ke general criminal law. Jadi apa yang diistilahkan dengan religious offence, apa yang general criminal law, ini yang diperdebatkan. Bukan soal taraf mahkamah syariah ke Islam tergugat ke, itu tidak. Tidak 100% ke arah itu. Jadi apa yang dimaksudkan religious offence ni tadi adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan soal apa orang panggil morality of Islam. Yang itu ada, selagi dia tak bertentangan dengan ni, dia boleh buat. Mana kita boleh buat undang-undang jenayah untuk Islam, tak ada masalah. Contohnya tak pergi sembahyang Jumaat, mengaku nabi, benda-benda macam itu adalah boleh dilaksanakan kerana dia tidak bercanggah. Jadi soal criminal law tu dia ada berkaitan dengan public order dan sebagainya lah. Itu dia yang dibilang. Dan perkara tiga yang penting dengan dia dalam sini adalah ada disebut sebagai doktrin pitch and substance. Pitch substance ni bahawa yang dilihat oleh mahkamah adalah soal substance, soal core dia tu. Jadi yang inilah kita lihat bahawa Chief Justice komen dalam kedudukan Islam tu, dalam dia punya obiter dictum dia berkatakan bahawa dia balik-balik kepada definisi bahawa walaupun secara asasnya undang-undang Islam tu tak termasuk, tetapi dengan wujudnya undang-undang Islam, pengurusan undang Islam menjadikan undang-undang Malaysia ni dia tak sekular sepenuhnya. Jelaslah negara kita ni ada sangat unik dengan dua sistem undang-undang yang berkuat kuasa secara bebas dan ada complementation antara satu sama lain. So yang ini saya fikir adalah kita setujulah dengan pandangan Datuk Naim yang menyebut bahawa kita kena rehat balik dan akan ada jawatankuasa kompetensi mengkaji undang-undang mahkamah syariah tu yang diperuntukkan dengan satu sebagainya tu yang disebut tu akan dilaksanakan. Jadi yang ini saya fikir antara perkara yang boleh dilaksanakan. ABIM pun dah buat kenyataan, BIPA pun peringkat PKR, Saudara Amidi pun dah ada buat kenyataan, Wadah pun kita ada buat kenyataan lah untuk maklumat semua, IKIM pun ada. Last sekali saya nak sebut bahawa cabaran kita adalah banyak perkara. Sebab kes ini dia akan memberi juga cabaran kepada kes-kes lain yang terutamanya berkaitan dengan conversion, pertukaran agama dan sebagainya. Itu yang lebih crucial. Kemudian isu precept of Islam ni akan sentiasa diperdebatkan. Cuma perkembangan terbaru berdasarkan kes Sulaiman Takrib, the few cases lain, precept of Islam ni mahkamah dah bagi ruang untuk kalau perbicaraan itu berkaitan dengan mahkamah sivil nanti, expert opinion daripada Islamic jurisprudence ni boleh dipanggil untuk memberi keterangan di mahkamah. Jadi pengukuhan mahkamah syariah menjadi isu, mahkamah sivil adakah tidak Islamik, ini juga dah ada perdebatan. Adakah proses Islamisasi mahkamah sivil ini boleh berlaku dengan kenyataan Tunku Maimun dan sikap-sikap hakim yang pro kepada membawa elemen-elemen Islam. Dan bagaimana soal Islam agama persekutuan, itu juga sedang boleh diperkukuhkan. Dan juga kesediaan penambahbaikan mahkamah syariah termasuk juga hakim-hakim mahkamah syariah sendiri mahu atau tidak mereka tidak hanya semata-mata menggunakan literal interpretation secara literal apa yang dalam akta, tapi boleh tak mereka ini kreatif dalam memberi hukuman dan judgement dan juga penghukuman. Sama juga seperti mana kes Qazaf liwat Datuk Seri Anwar Ibrahim dahulu pernah kita bawa dalam kes Selangor, YB Farina bawa. Tapi mahkamah ketika itu mungkin berkecenderungan untuk menggunakan literal interpretation. Tidak mahu keluar sedikit untuk melihat kepada ruang-ruang yang lebih fleksibel dalam konteks syariah yang boleh diperluaskan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kena lihat dan asasnya sekalian kita Malaysia adalah sebagai sebuah negara yang ada peruntukan yang unik sebab Islam as a agama persekutuan itu ada dan itu saya rasa memberi makna yang menarik lah untuk kita lihat dengan lebih mendalam dan juga perkembangan yang terutamanya mereka-mereka yang memegang tampuk khususnya di peringkat mahkamah
hakim-hakim mahkamah syariah, mahkamah sivil itu, kalau nanti esok bila naik balik mereka yang banyak kefahaman dari segi Islam tu, dia lebih baik lagi. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat di sini, peruntukan ni tidak berkaitan dengan seperti mana yang kita dah buat pernyataan media sebelum ni, tidak berkaitan dengan ni meruntuhkan mahkamah syariah, tapi ini mungkin membuka ruang kepada pengukuhan yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Itu saja, terima kasih.